Kita intro dulu. Alang-alang hari ini birthday saya nak cerita sikit sebelum kita buka topik kita pada kali ini. Masa saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ini sebenarnya cukup takut dengan hantu tau. Rasa-rasanya ramai budak-budak takut dengan hantu. Sampailah arwah mak saya pernah kata kat saya kan, hantu tu sebenarnya dia tak kacau kita pun. Dia duduk diam-diam je buat tak reti je kat kita. Tapi bila kita ni terlampau takut dengan dia, asyik sebut-sebut nama dia, kejap-kejap bila nampak tempat gelap, takut ada hantu. Nampak tempat gelap, takut ada hantu. Lama-lama hantu pun muncullah betul-betul padan dengan muka kita. Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Dah kenapa pula lah Papa Berry cerita pasal hantu masalahnya siang-siang ni? Detik is tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang ini dekat dalam negara kita ada sekumpulan manusia yang cukup takut dengan hantu. Bukan hantu yang cekik orang yang menyegah macam tu bukan. Tapi hantu takut kalah dan juga takut kehilangan jawatan dalam kerajaan. Inilah hantu paling besar yang cukup diorang takut. Sebab apa saya cakap macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab mereka ini daripada awal, daripada JECOM membawalah sampai ke Perdana Menteri, membawalah sampai Timbalan Perdana Menteri, asyik sebut benda yang sama, iaitu ada gerakan untuk menjatuhkan kerajaan, ada gerakan untuk tebuk atap dan macam-macam lagi. Sedangkan kalau kita perhatikan daripada blok pembangkang sendiri, daripada Perikatan Nasional ke, sama ada PAS atau Bersatu atau sesiapa saja, kita tak ada pun sebut secara detail tentang gerakan-gerakan seperti ini. Tak adalah macam kita kata, oh kita memang nak jatuhkan kerajaan whatsoever bla bla bla, bersedialah kamu semua. Tak ada pun. Adalah kita acah-acah 1-2 point macam Papa Gomo buat, ataupun baru-baru ini macam saya kongsikan semalam, Sanusi pula dok cucuk jarum. Itu je lah. Tapi tak ada yang detail sangat pun. Yang terlampau detail ialah pihak mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Langkah Dubai itu, diorang yang bagi nama. Dan macam-macam lagi. Saya dah cerita banyak kali dah tuan-tuan sekalian benda ini dan anda pernah faham sangat-sangat dah. Ketakutan mereka itu menyebabkan mereka jadi paranoid. Tak tahulah sebab apa. Mungkin kerana mereka ini memang, yelah, kata konon-kononnya kerajaan ini rock solid kan. Kiranya buat atap konkrit tak boleh ditembusi dan sebagainya. Tapi takut juga masalahnya, betul tak? Dan ketakutan yang terkini telah terpancar dari wajah Zahid Hamidi, dari wajah K-pop beliau. Kau jangan main-main. Dia telah mengeluarkan kenyataan, lepas ini tebuk atap pakai SD dah tak boleh pakai. Sebab dia nak kata apa tahu Zahid? Semua keputusan ahli-ahli politik yang menyatakan sokongan ke tak menyatakan sokongan ke kena buat secara en bloc sebab ada akta lompat parti. That's why dia kata pakai SD ni dah tak mendatangkan kesan, dah tak boleh pakai. Itu kata Zahid Hamidi dalam laporan pada hari ini. Detik is tuan-tuan sekalian, nampak macam betul apa Zahid cakap. After all, melalui cara inilah mereka, iaitu Kerajaan Perpaduan ini, Pakatan Harapan Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan at the first place dulu. Sebab walaupun memang terdapat SD daripada beberapa ahli parlimen UMNO dan juga Barisan Nasional yang menyokong Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, sampai memang betul lah cukup jumlah pun masalahnya. Tetapi for some reason, Zahid telah mengaktifkan klausa dalam perjanjian bersama-sama dengan MP BN, iaitu semua keputusan kena buat secara en bloc dan kena ikut cakap Zahid Hamidi. Maka terjadilah seperti mana yang kita ketahui pada hari ini, iaitu tiba-tiba pula Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan membentuk Kerajaan Perpaduan Madani. Tak apalah, belakang cerita lama benda tu. Cumanya saya tertarik nak ulas kenyataan Zahid yang ini. Dia kata SD macam tu dah tak boleh pakai, semua keputusan kena pakai en bloc dan yang paling utama sekali ada akta lompat parti untuk mengekang perbuatan sedemikian. Baiklah Zahid, dari satu segi anda betul. Memang ada akta lompat parti dan setiap ahli parlimen ini tidak boleh sesuka hati untuk melompat parti menyatakan sokongan whatsoever berdasarkan kepada peruntukan akta lompat parti tersebut. Itu memang kita dah maklum, itu memang kita dah faham, tak ada masalah. Tetapi ada satu masalah. Masalah yang cukup-cukup besar untuk anda sebenarnya, iaitu dah ada presiden seseorang ahli parlimen itu boleh saja mengalihkan sokongan, menyatakan sokongan terhadap pihak yang berlawanan tanpa perlu melompat parti dan tindakan beliau itu diiktiraf. Tak percaya? Anda tanyalah sahaja kepada ahli parlimen Kuala Kangsar, tanya saja kepada ahli parlimen lawan, ataupun mungkin anda nak tanya pada ahli parlimen Jeli. Mungkin juga anda cuba-cubalah tanya kepada ahli parlimen Gua Musang, ataupun kalau nak lagi mudah dekat dengan anda tanyalah saja kepada ahli parlimen Bukit Gantang. Mereka berlima ini telah membuktikan betapa boleh saja mengalihkan sokongan kepada pihak yang berlawanan tanpa perlu lompat parti dan tidak akan dikenakan apa-apa tindakan di bawah akta lompat parti sebab mereka tak keluar dari parti masing-masing. Mereka kekal ahli parti mereka.
Cuma mereka tidak lagi menyokong pembangkang, mereka mengalihkan sokongan kepada kerajaan perpaduan, mereka sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bila mereka berlima ini berbuat demikian, tak ada pula anda kata, oh ini tak boleh, konsekuensi tak betul dan sebagainya, kena buat tindakan, kena adakan tindakan bawa akta lompat parti bla bla bla. Tak ada pula. Bahkan rasa-rasanya timbul juga cabaran daripada pihak belah sana agar bersatu pecat saja mereka berlima ini. Kalau bersatu pecat, senanglah cerita. Akta lompat parti tidak tu kena pakai atas mana-mana MP yang dipecat. Betul tak? Tapi itulah dia, wahai Zaid Amidi. Ternyata senjata makan tuan. Dalam kegairahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan 2/3 kuasa dalam parlimen, dalam kegairahan Datuk Seri Anwar Ibrahim memaksa MP-MP pembangkang untuk berunding dengan beliau untuk mendapatkan peruntukan bagi parlimen masing-masing, ternyata senjata memang cukup makan tuan. Anda mungkin tak terfikir benda ini. Yalah, masa buat seronok, syok, tak fikir panjang. Asalkan dapat, cukuplah. Tapi bila dah kena batang hidung sendiri, mulalah anda melalak dan meroyat. Bila fikir-fikir balik, ada hikmahnya juga. Kelima-lima ahli parlimen daripada bersatu itu tiba-tiba saja menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan tidak ada consequences. Sebab apa? Presiden dah ada. Sebagai contoh, tiba-tibalah pula katakanlah sembrong ataupun mungkinlah juga kan air hitam ke atau mana-mana MP-MP yang ada ni kan, ataupun mungkin tiba-tiba Kota Raja kan tiba-tiba hendak menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri. Masa itu anda tidak boleh menghalang sebab sudah ada presiden yang menyatakan mana-mana MP yang menyalihkan sokongan tanpa lompat parti mereka, tanpa keluar dari parti mereka, tetap dikira dan juga tidak akan dikenakan mana-mana tindakan di bawah akta lompat parti. Jadinya Zaid Amidi, saya boleh mengatakan dengan jelas kat sini bahawa anda dan juga kerajaan perpaduan madani ini sudah checkmate. Cuma tinggal tunggu masa sahaja, wahai Zaid Amidi. Dan insya-Allah saya harapkan sekiranya kalau benarlah benda-benda ini terjadi, sekiranya kalau benarlah kerajaan anda ini tumbang dan digantikan dengan kerajaan lain, antara tindakan tak awal yang diambil oleh kerajaan baru itu, selain daripada memulihkan kerosakan yang dibuat oleh kerajaan anda secara ekonomi, ialah dengan membuka kembali 47 kes Yayasan Akal Budi yang di NAA tersebut. Sebab kes anda itu di NAA, bukannya di AA. Kalau di AA, anda dah bebas dan lepas, tak boleh dibicarakan lagi, nak bicara semula kena dari zero. Tetapi ini cuma di NAA. Maknanya kes itu boleh disambung at the point ianya berhenti sekiranya kalau pendakwaan memutuskan untuk meneruskan kembali proceeding. Jadi Zaid Amidi, saya faham kerisauan anda, tetapi percayalah, pada ketika ini saya yakin daripada berhadapan dengan prospek kerajaan tumbang dan anda kembali ke kamar mahkamah, saya rasa anda lagi sanggup untuk mendengar sesiapa sahaja yang jumpa depan muka anda dan bertanyakan soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?